Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk episod kali ni aku akan sambung balik cerita aku mengayuh menuju ke Tip of Borneo yang terletak di Kudat. Tapi sebelum tu aku nak promote sikit baju yang aku tengah pakai sekarang ni. Baju ni daripada Banjaran, dan Banjaran ni adalah satu local outdoor brand untuk climbers, hikers dan juga forest lover. Dan apa yang best pasal Banjaran ni, satu, memang dia adalah local brand, dan yang kedua, dia diusahakan oleh anak muda yang memang passionate dalam bidang ni lah. So selain jual t-shirt, diorang ada juga jual pinch block untuk climbers. So korang boleh check out sendiri dekat Instagram diorang, Banjaran MY, dan aku akan share juga link dekat description, so korang boleh tengok sendirilah. Dan macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Dalam video yang lepas aku dah sharekan hidden gem ataupun tempat-tempat menarik, aktiviti-aktiviti yang menarik yang boleh kita buat di Ranau. Sampaikan aku sendiri kena stay selama 3 hari di Ranau. Dan itu pun aku tak habis explore ke semua tempat yang ada dekat sana. Dalam masa yang sama, aku gunakan juga peluang selama 3 hari ni untuk rest and recover balik. Sebab 2 hari yang pertama tu memang kita orang face Banjaran Crocker elevation yang agak tinggi. Jadi inilah masanya untuk kita orang berehat sekejap, recharge balik sebelum kita orang sambung perjalanan menuju ke Tip of Borneo. Sepanjang perjalanan kita orang menuju ke Tip of Borneo ni, aku telah discover satu benda sebenarnya. Selain tempat-tempat yang cantik dan menarik, aktiviti-aktiviti yang penuh dengan adrenaline rush, perkara yang paling penting yang membuatkan journey kita orang rasa best adalah orang-orang yang kita jumpa sepanjang perjalanan ni. The hospitality, peramah, layan kita orang dengan baik. Dan bila aku jumpa orang-orang lokal, selalunya aku akan bercerita panjang tentang culture diorang, tentang apa yang diorang buat. Dan benda inilah yang memberikan pengalaman yang paling berharga sepanjang perjalanan kita orang ni. Waktu kita orang sampai dekat Ranau, kita orang disambut oleh beberapa orang sahabat, dan salah seorang daripada dia adalah Rosdi Abdul Ghani ataupun Tuyat. Apa yang menyebabkan aku rasa terharu dengan si Tuyat ni adalah waktu tu dah malam, kita orang pun tidur malam tu dekat Tambiau Forest House kena hiking kan. Tapi dia sanggup datang dalam malam kena hiking pula tu kan. Dia bawa dalam 5-6 orang waktu tu, dengan bawa makanan tau. Dia bawa satu jug kopi panas yang besar tu. Lepas tu dia bawa KFC, dia bawa juga nasi goreng sebab dia suruh wife dia masakkan untuk kita orang. So aku memang sangat terima kasih dengan Tuyat. Cuma Tuyat ni aku bengang satu benda je lah. Sebab daripada awal aku kenal dia ni, dia cakap nak bersukan lah, start jogging balik lah, main basikal balik, nak kurus kan. Tapi sampai sekarang apa yang aku nampak perubahan ada kat dia adalah pipi dengan perut dia je makin besar kan. So Tuyat, jomlah kita kembali ke pakal jalan. Kita sama-sama kurus dan fit ya. Selain tu aku ada juga jumpa dengan 3 orang anak muda daripada Ranau yang dipanggil sebagai 3 Idiots. Aku akan ceritakan nanti sebab apa dia orang dipanggil 3 Idiots. So 3 Idiots ni consist of 3 orang, iaitu Andi, Adib dan juga Kuri. Si Andi ni memang senang kalau nak cam dia. Dekat Ranau ni kalau kau jumpa orang yang pakai topi macam Bruno Mars lepas tu pakai cermin mata, itulah dia Andi. Andi ni adalah seorang usahawan. Dalam video aku sebelum ni aku ada ceritakan yang dia juga adalah seorang founder kepada Timbua Water Rafting. Dan Andi ni memang suka membaca dan rajin membaca lah. So jadi kalau kau bersembang dengan dia, memang banyak sembang benda-benda yang deep kan. Dan ayat-ayat dia pun ayat-ayat yang sastra-sastra macam tu lah. Dan dia juga adalah seorang founder kepada buku jalanan dekat Ranau. Satu event yang mana kau ada buat macam bedah buku lah, baca sajak, puisi tu ini kan. So ni memang bidang yang Andi minat lah. Yang kedua adalah Adib. Adib ni adalah seorang doktor haiwan ataupun veterina, dan dalam masa sama dia adalah seorang usahawan penternakan dan dia ada menternak kambing lah. So Adib ni dia memang ada banyak idea tentang industri pertanian dan juga penternakan. So kalau kau nak sembang dengan dia pasal bab-bab ni, memang dia lah champion dalam bidang ni lah. Dan yang ketiga adalah Syukri ataupun Kuri. Kuri ni dia mempunyai production house yang dipanggil sebagai Jari Sakti Production. Dia ni memang minat dalam bidang videografi ni lah. So dia seorang videographer dan juga pandai edit-edit video semua ni. In fact, shot drone yang aku ambil daripada Maragang Hill ni daripada si Kuri ni lah. Diorang bertiga ni kalau duduk bersama memang compliment each other lah. Sebab diorang ni bukan
anak muda ataupun orang yang just follow the system, follow the flow lah. Tiga-tiga ni sebenarnya adalah graduate daripada universiti. In fact, one of them graduate daripada luar negara. Tapi instead of bekerja dengan gaji yang besar, banyak dan juga follow the system, diorang ni balik ke kampung masing-masing, memulakan syarikat sendiri, menjadi seorang usahawan dan membantu ekonomi orang-orang kampung, siap bagi kerja kat orang-orang kampung semua tu. So aku memang salute pada diorang semua ni lah. Sepanjang 3 hari aku berada dekat Ranau tu, aku ada juga terjumpa dengan sekumpulan missionary ataupun pendakwah Islam yang diketuai oleh Ustaz Soleh, seorang anak muda juga. Dan apa yang best cerita pasal diorang ni pergi ke surau-surau di kawasan rural area dan diorang bangunkan, imarahkan balik surau tersebut. Sebab dulu dekat Sabah ada satu proses pengislaman beramai-ramai, which is bagus sebenarnya untuk menyebarkan dakwah Islam dekat Sabah pada waktu tu. Namun kesan buruk dia sebab tak ada follow up yang berpanjangan. Mungkin ada tapi tidak berpanjangan, menyebabkan ramai mu'alaf yang masuk Islam pada waktu tu kembali ke ajaran agama mereka sebelumnya ataupun terbiar begitu saja tanpa ada pendidikan ataupun perhatian daripada pihak yang berwajib lah. So kesan daripada perkara ni, surau-surau di kawasan rural area ni jadi tempat main judi, ada tempat minum kan, terbiar macam tu je, kotor, bersepahan, tak dihidupkan langsung. Jadi Ustaz Soleh dengan tim dia ni memang mencari kawasan-kawasan yang terkesan dengan perkara tersebut dan dia bangunkan surau yang terjejas tu lah. Maksudnya dia bersihkan balik, hidupkan balik, imarahkan balik, dia siap buat sudut bacaan untuk orang-orang kampung kat situ datang, boleh menimba ilmu juga. Jadi surau tu jadi satu center of excellence lah untuk penduduk kampung tu dan dapat digunakan sepenuhnya dengan baik. Dan apa yang membuatkan aku tersentuh sebenarnya, sebab ada kalangan volunteer ustaz ni dalam tim dia, ada juga yang mu'alaf dan dah jadi ustaz dah pun kan. Aku ni dilahirkan Islam tapi aku masih lagi tak mampu nak buat macam mana yang mereka buat lah. Sebab tu aku memang sangat salute dan respect dengan apa yang diorang dah buat tu. Berdasarkan pengalaman aku selepas jumpa dengan orang-orang semua ni, aku dapat belajar satu benda yang mana isu perkauman jarang dimainkan di Sabah. Sebab most of the family dekat Sabah ni memang terdiri daripada berbilang bangsa dan juga berbilang agama. Dan kalau kau kutuk pasal Islam, kau kutuk agama adik-beradik aku. Kalau kau kutuk agama lain, agama Kristian, kau seolah-olah mengutuk agama adik-beradik aku. So benda-benda ni memang tak pernah dimainkan langsung lah. Isu-isu perkauman ni tak pernah dimainkan dekat Sabah lah. Jarang dimainkan dekat Sabah. Aku ambil contoh semasa sambutan Christmas kat sana dia orang sambut bersama-sama. Sebab ada juga saudara mara yang beragama Islam datang untuk melawat saudara mara yang beragama Kristian. Jadi waktu tu hidangan makanan pun dia orang bahagikan pada dua, yang halal dan yang tidak halal lah. Yang halal memang untuk yang beragama Islam, dan even pinggan, mangkuk, periuk semua yang untuk hidangan makanan halal ni dia orang pinjam daripada saudara mara yang beragama Islam supaya tidak bercampur kan. Contoh dia orang ada masak babi ke apa, jadi benda-benda ni tak bercampur sebab dia orang menghormati juga agama Islam, dan agama Islam kat sana menghormati agama-agama yang lain juga. Kalau kat sini kita tengok contoh tingkap ada lambang team situ, dah terus komplain ada lambang salib kan. Kat sana kau tengok sebesar-besar alam salib tapi tak pernah ada orang komplain pun. Sebabnya kita hormat sesama sendiri. Dan kalau kita nak belajar tentang masyarakat majmuk yang hidup dalam harmoni, Sabah is one of the role model aku rasa. Cuma kadang-kadang aku rasa sedih sikit dengan mentaliti segelintir masyarakat kita. Bukan semua, segelintir je yang menganggap kawan-kawan kita dekat Sabah ni masih lagi kolot ataupun ketinggalan kan. In term of facilities ataupun infrastructure, yes, maybe dia orang sedikit ketinggalan, tapi dari segi mentality, pendidikan, dia orang sebenarnya sama je dengan kita. In fact, some of them ada juga yang lagi advance daripada kita, dan dia orang ni mempunyai banyak bakat-bakat yang perlu diketengahkan lah. So, secara kesimpulannya, bila kita dah dibenarkan untuk travel nanti, pergilah travel mengembara. Sebab dengan travel ni kau dapat melihat satu perkara tu daripada perspektif yang berbeza, dan sedikit sebanyak benda ni dapat membuka minda kita. Dan pepatah Melayu pun ada mengatakan luas pemandangan
jauh perjalanan, luas pemandangan kan. So dalam masa sama kita juga dapat membuat kawan-kawan baru, buat networking yang baru dengan travel ni. So pergilah travel sebab banyak benefit dia. Dia akan mematangkan kita dengan banyak cara. Jadi setelah 3 hari berada di Ranau, tibalah masanya untuk kita orang meneruskan perjalanan dengan menggunakan basikal menuju ke Tip of Borneo. Dan malam terakhir kita orang di Ranau tu, kawan-kawan kita orang semua berkumpul, gather untuk buat farewell party untuk kita orang. Malam tu adalah buat BBQ dan sembang-sembang. Ini hari adalah farewell party untuk mereka berdua. Good luck. Dan diorang ada nasihatkan kita orang, sepatutnya keesokan harinya kita orang akan bergerak daripada Ranau ke Kota Marudu. Tapi disebabkan jalan tu agak sunyi dan tak ada apa sangat, diorang cakap diorang akan hantar kita orang menggunakan 4x4 ke Kota Marudu. Dan daripada Kota Marudu tu kita akan terus ke Tip of Borneo, iaitu di Kudat. Aku rasa aku akan stop dulu cerita ni sampai kat sini. Dan untuk episod yang akan datang, aku akan ceritakan tentang kisah seram di Tip of Borneo, iaitu di Kudat. So stay tune dan macam biasa jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa sekali lagi di masa yang akan datang. Bye bye.